Assalamualaikum. Nama saya Hairul Akmal Bashar bin Hairul Anwar. Jadi saya akan menjelaskan tentang tanggungjawab terhadap diri sendiri. Sebelum itu, tanggungjawab terhadap diri sendiri ini terbagi kepada dua aspek, iaitu aspek lahiriah dan juga batiniah. Aspek lahiriah ini bermaksud seseorang itu haruslah berusaha untuk meningkatkan kemampuan diri, termasuklah dengan menimbul ilmu, menjaga kesihatan diri dan juga menjaga maruah diri. Yang kedua, dari segi aspek batiniah, seseorang itu jiwanya perlulah diisi dengan sesuatu yang dapat memberi ketenangan dan juga kesejahteraan, sebagai contoh penghayatan kepada agama dan juga semangat cinta akan negara. Jadi saya akan menjelaskan beberapa nilai yang perlu ada agar seseorang itu dapat menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap diri sendiri. Dari aspek lahiriah, seseorang itu haruslah perlu menjaga kebersihan. Sebagai contoh, tidak membuang sampah merata-rata, sentiasa menjaga alam sekitar dan seterusnya, tidak melakukan pencemaran yang dapat merosakkan alam itu sendiri. Yang kedua, seorang itu haruslah bersikap jujur, seperti sentiasa bercakap benar dan tidak berbohong. Dan dari sudut yang lainnya, seorang itu haruslah jujur dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Dan nilai yang ketiga ialah berdisiplin terhadap diri sendiri. Disiplin terhadap diri sendiri ini boleh dilihat sebagai seorang itu haruslah berdisiplin demi mencapai cita-cita dan juga impian yang ingin dia kecapi. Dari aspek batiniah pula, seorang itu haruslah mentaati perintah Tuhan. Sebagai contoh, kita orang Islam haruslah mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintah dan juga menjauhi larangan yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan seterusnya, sebagai seorang Muslim, kita hendaklah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita haruslah sentiasa mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kepada kemungkaran. Dan nilai yang seterusnya dari aspek batiniah, supaya kita menjadi seorang manusia ataupun insan yang cinta akan negara, seorang itu haruslah menerapkan sikap patriotisme dalam dirinya. Dengan sikap patriotisme ini, seorang itu haruslah mencintai negara dan menjaga kedaulatan dan keharmonian yang telah dikecapi pada hari ini, supaya dapat dinikmati oleh generasi yang seterusnya. Jadi sekian saja daripada saya tentang tanggungjawab terhadap diri sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Syafiqah binti Rizwan. Saya daripada S1J2. Saya akan membentangkan tentang tanggungjawab anak kepada ibu bapa. Keluarga merupakan satu institusi terpenting dalam sesebuah masyarakat, kerana keluarga merupakan wahana kebahagiaan dalam kehidupan seseorang. Keluarga bahagia merupakan satu kewajipan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak, terutama anak. Oleh itu, bagi memastikan keluarga bahagia boleh dicapai, kita sebagai anak mestilah membalas jasa kedua ibu bapa kita. Sebagai contoh, kita sebagai seorang pelajar, kita mestilah belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai kejayaan. Itu adalah salah satu cara untuk kita membalas jasa kedua ibu bapa kita yang telah membesarkan kita dan mendidik kita daripada kita kecil sehingga kita besar. Dengan mencapai segala cita-cita yang kita ingini, kita dapat menjaga kebajikan ibu bapa kita supaya kebajikan mereka sentiasa terjaga. Selain itu, kita mestilah sentiasa menjaga maruah kedua ibu bapa kita dengan cara kita mestilah menjaga tingkah laku supaya tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mencemarkan maruah ataupun imej keluarga dan diri. Oleh kerana kita sentiasa membawa imej diri kita dan imej keluarga di mana pun kita berada. Kita mestilah sentiasa menghormati kedua ibu bapa kita dan kita sentiasa menghormati ahli keluarga kita. Kerana yang elok itu budi, yang indah itu bahasa. Di samping itu, kita juga mestilah sentiasa memberi sokongan dan dokongan kepada ahli keluarga. Hal ini demikian selagi mana tidak bertentangan atau perkara yang mereka ingin lakukan itu tidak keterlaluan. Dengan memberi sokongan dan dokongan, kita dapat menaikkan motivasi diri mereka. Akhir sekali, sebagai seorang yang dekat dengan ahli keluarga, kita mestilah menegur mereka dengan kata-kata yang baik dan tidak kesat apabila mereka melakukan kesilapan. Oleh itu, jelaslah bahawa terlalu banyak peranan yang boleh dimainkan oleh kita sebagai seorang anak untuk menjamin keluarga bahagia. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razin Sabrina. Seterusnya ialah tanggungjawab terhadap universiti dalam konteks rukun negara. Yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Prinsip ini melibatkan pengiktirafan terhadap pelbagai agama dan kepercayaan di Malaysia. Jadi, universiti ialah sebagai institusi pendidikan tinggi di negara ini perlulah memberikan kebebasan beragama kepada warga universiti dan juga perlulah menghormati pelbagai kepercayaan dan budaya yang ada dalam kalangan mahasiswa dan kaki tangan. Yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Mahasiswa dan kaki tangan universiti ini perlulah mempunyai kesetiaan terhadap institusi raja dan negara. Mereka juga perlu menghormati perlembagaan negara dan undang-undang yang mengawal fungsi dan aktiviti universiti, serta perlulah melibatkan diri secara positif dalam pembangunan dan kemajuan negara. Ketiga ialah keluhuran perlembagaan. Tanggungjawab terhadap universiti juga melibatkan penghormatan dan pemahaman terhadap perlembagaan negara. Universiti harus memainkan peranan penting dalam membentuk minda mahasiswa dan kaki tangan agar mereka memahami prinsip perlembagaan, kebebasan akademik dan juga hak asasi manusia. Yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Universiti mempunyai tanggungjawab untuk menghormati kedaulatan undang-undang. Mereka perlu mematuhi peraturan dan perundangan yang berkaitan dengan pengurusan universiti, pendidikan dan juga pembelajaran. Mereka juga harus mendorong pematuhan terhadap undang-undang dalam kalangan mahasiswa dan kaki tangan. Yang terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini melibatkan pengamalan nilai-nilai kesopanan, kesusilaan dan saling hormat menghormati dalam kalangan warga universiti. Jadi, universiti ini haruslah membentuk suasana pembelajaran dan kerja yang berdikar, menggalakkan dialog dan juga pembincangan yang sihat, serta menghindari sebarang bentuk diskriminasi dan keganasan. Walau bagaimanapun, tanggungjawab sebenar terhadap universiti jelas lebih ditentukan oleh undang-undang, peraturan universiti, polisi pendidikan negara dan juga polisi pendidikan negara yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Assalamualaikum, nama saya Nur Atira binti Safwan. Saya akan menerangkan tentang tanggungjawab kita terhadap negara Malaysia. Sejak negara Malaysia merdeka, kita sebagai rakyat telah hidup dengan aman dan sentosa. Oleh itu, tanggungjawab kita terhadap negara adalah yang pertama, kita perlulah mempelajari dan mengambil pengajaran dalam sejarah Malaysia. Hal ini kerana untuk kita menghargai warisan dan perkembangan Malaysia, kita juga dapat mendalami perjuangan tokoh-tokoh yang telah bermati-matian memperjuangkan negara Malaysia sehingga kemerdekaan. Seterusnya, kita perlu menjaga nama baik negara dan memastikan kedaulatan dan keselamatan negara menjadi keutamaan kita. Pada 31 Ogos 1970, Majlis Gerakan Negara telah menggunakan 5 garis panduan ataupun kita sebut sebagai rukun negara. Yang pertama, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Dalam kita tak sedar, dalam rukun negara ni adalah satu prinsip yang jelas dan mudah untuk kita amalkan dalam kehidupan harian kita. Seterusnya, menghormati budaya di Malaysia. Hal ini kerana Malaysia adalah negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum, budaya dan agama. Oleh itu, keharmonian hidup bermasyarakat dalam negara Malaysia perlu kita pelihara dengan baik untuk mencapai perpaduan yang utuh. Dan yang terakhir, kita perlulah menghargai bahasa kebangsaan iaitu bahasa Malaysia. Hal ini kerana tidak kiralah kaum Cina maupun kaum India, mereka menggunakan bahasa Malaysia sebagai percakapan harian mereka. Dan kita perlulah mempelajari dan menggunakan bahasa Malaysia ini dengan baik untuk memupuk persatuan di antara rakyat Malaysia. Kesimpulannya, sebagai rakyat Malaysia, kita perlulah semua berganding bahu supaya negara kita akan damai kerana semua rakyat boleh bertoleransi walaupun berlainan kaum, bangsa dan budaya.